Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, satu haluan sehaluan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bertemu dalam tuition online Perlis Mengaji yang dikuasakan oleh Maid dan Jaid dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan JPN Perlis. Pada pagi ini, anak-anak akan bersama dengan cikgu iaitu Cikgu Zawiyah binti Saidin bertugas di Sekolah Kebangsaan Kampung Salang, Perlis. Cikgu sudah berkhidmat selama 23 tahun di negeri kelahiran cikgu sendiri iaitu Perlis dan pernah bertugas di 4 buah sekolah. Cikgu mendapat sijil perguruan dari Institut Perguruan Darul Aman dan mendapat ijazah sarjana muda di Universiti Terbuka Malaysia dalam pengajian Bahasa Melayu. Baiklah, sebelum kita teruskan pengajaran kita hari ini, sedikit renungan atau peringatan untuk santapan jiwa anak-anak yang cikgu kasihi. Cikgu harap anak-anak terus berusaha untuk menimba ilmu walaupun kita berada dalam situasi sekarang iaitu Perintah Kawalan Pergerakan dan sekolah bercuti. Tetapi cikgu-cikgu berusaha untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak dengan pelbagai cara. Jadi peringatan untuk anak-anak yang cikgu sayangi, jangan berhenti belajar. Ilmu yang anak-anak dapat ini memberi banyak manfaat. Ilmu yang diperolehi dapat digunakan pada masa depan. Ilmu juga mengubah hidup kita dan dengan ilmu kita boleh membuat pelbagai perancangan dalam hidup serta kita akan dihormati. Jadi, anak-anak perlu rajin membaca untuk mendapatkan ilmu. Jangan berhenti untuk mencari ilmu. Pelbagai sumber untuk mendapatkan ilmu dalam dunia, iaitu dunia di hujung jari. Ingat ya anak-anak, jangan berhenti atau malas untuk belajar. Jangan cuti sekolah, anak-anak pun cuti belajar. Baiklah, dalam slot Bahasa Melayu Sekolah Rendah pada pagi ini, fahamilah kata-kata ini. Kita lihat, kita lupa. Kita tulis, kita ingat.
Jadi anak-anak bersedialah dengan buku catatan supaya kamu akan ingat, kita buat, kita akan faham. Baiklah, dalam slot bahasa Melayu kali ini, cikgu akan beri penekanan tentang penggunaan tanda baca dan penguasaan tata bahasa iaitu golongan kata. Cikgu akan fokus kata nama. Baiklah anak-anak, mengapa cikgu mulakan pengajaran pada hari ini dengan penggunaan tanda baca? Cikgu akan hanya memperkenalkan tanda baca yang sering anak-anak guna dalam tulisan iaitu tanda noktah ataupun titik, tanda koma, tanda tanya atau tanda soal, tanda seru, huruf kecil dan huruf besar. Ini merupakan tanda baca yang anak-anak perlu faham penggunaannya dan akan digunakan semasa menulis karangan, ulasan atau membina ayat. Hasil pemerhatian cikgu, ramai anak-anak yang tidak menguasai penggunaan tanda bacaan. Terutamanya penggunaan huruf kecil dan huruf besar. Ini akan menyebabkan pembaca sukar untuk memahami teks atau tulisan tersebut. Baiklah, kesalahan penggunaan tanda baca akan mempengaruhi penulisan iaitu terdapat banyak tanda kesalahan atau hukuman dalam tulisan kamu, menjadikan hasil penulisan ataupun karangan kamu itu tidak menarik dan seterusnya akan mempengaruhi markah kamu. Baiklah anak-anak yang cikgu kasihi, cikgu mulakan dengan tanda noktah ataupun titik. Tanda noktah digunakan untuk memberitahu sesuatu ayat itu sudah berakhir atau telah lengkap dan perlu berhenti. Tanda noktah penting terutama ketika membina ayat. Jika tidak diletakkan tanda noktah, akan dihukum sebagai kesalahan dan akan mempengaruhi markah kamu. Jadi marilah kita sama-sama lihat penggunaan tanda noktah atau titik. Yang pertama, penggunaan pada akhir ayat penyata. Contohnya, negara kita menyambut Hari Guru pada 16 Mei setiap tahun. Tanda noktah juga digunakan pada singkatan gelaran, pangkat, jawatan dan singkatan umum. Contoh dia yang berbahagia. Yang berbahagia ni diletakkan tanda noktah pada hujungnya, doktor. DR dan diletakkan tanda noktah. UP untuk perhatian dan sebagainya. Ini sebagai peringatan anak-anak, singkatan sapaan atau rujukan hormat, jawatan dan pingat yang lebih daripada satu perkataan tidak menggunakan noktah dan ditulis dengan huruf besar. Contohnya YAB yang amat berhormat.
Tanda baca kita yang kedua iaitu tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk menunjukkan perberhentian sementara, iaitu perberhentian bacaan seketika untuk membezakan atau mengasingkan kata demi kata atau frasa demi frasa yang terdapat dalam keseluruhan ayat yang dibaca. Kita lihat penggunaan tanda koma. Digunakan untuk mengasingkan sesuatu yang sama jenis atau berturut-turut dalam ayat. Contohnya, Pak Majid menanam timun, petola, terung, bayam dan kangkung di kebunnya. Diletakkan selepas kata seru dalam ayat. Contohnya, aduh sakitnya gigiku. Ataupun aduh sakitnya gigiku. Dan selepas kata seru iaitu aduh ada tanda koma. Diguna sebelum tanda pembuka kata dan penutup kata. Contohnya, kata ayah. Ada tanda koma selepas perkataan ayah. Saya hendak minum teh halia. Tolong ambilkan baju di dalam almari, kata kakak kepada adik. Selepas almari ada tanda koma iaitu selepas tanda penutup kata. Baiklah, kita beralih pula kepada tanda baca seterusnya iaitu tanda soal ataupun tanda tanya. Kita selalu sebut untuk ingatkan anak-anak, sebut telinga kera. Jadi tanda tanya atau tanda soal ialah tanda baca yang biasa diletakkan di akhir sesuatu ayat menggantikan titik dan digunakan apabila menulis soalan dan untuk membuat pertanyaan. Digunakan pada akhir ayat tanya. Contoh ayat tanya, berapakah itu merupakan kata tanya. Berapakah harga beg ini? Tanya Nur Azah. Ada tanda soal. Dia tak letak tanda noktah di situ. Dia terletak tanda soal. Sebab sebelum tu ada kata soal iaitu berapa. Ayat yang kedua, siapa pula yang menelefon malam-malam ini? Rungut ibu. Siapa? Merupakan kata soal. Jadi ada tanda tanya ataupun tanda soal di hujung ayat tersebut. Kita beralih pula ke tanda baca yang seterusnya iaitu tanda seru. Tanda seru ialah tanda baca yang lazim digunakan selepas kata seru. Menyatakan rasa marah, sakit, hairan, kagum dan sebagainya. Tanda seru biasanya terletak di hujung ayat. Antara kata seru yang digunakan seperti wah, amboi, cis, aduh. Contoh ayat menunjukkan kagum iaitu wah, besarnya rumah kamu. Menunjukkan marah. Cis, pergi kamu dari sini. Dan ini, kamu sudah makan. Ni menunjukkan kamu, apa ni?
Kamu sudah makan? Okey, kita teruskan lagi ke morfologi, iaitu morfologi terbahagi kepada dua, iaitu bentuk kata dan golongan kata. Jadi di sini bentuk kata ialah kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, kata ganda. Untuk golongan kata iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas. Jadi pada hari ini cikgu akan fokuskan kepada kata nama, iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Kata nama. Kata nama terbahagi kepada dua, iaitu kata nama am dan kata nama khas. Kata nama berkait rapat dengan penggunaan huruf kecil dan huruf besar dalam penulisan kamu. Okey, kata nama diberikan atau dirujuk kepada benda, manusia, tempat dan binatang. Kata nama terbahagi kepada dua, iaitu kata nama am dan kata nama khas. Kita mulakan dengan kata nama am. Kata nama am juga terbahagi kepada dua, iaitu benda hidup dan juga benda tidak hidup. Benda hidup ialah benda yang bernyawa, hidup dan membesar. Contoh yang diberi: doktor, ayam, pokok, ibu, murid, cikgu. Benda tidak hidup: kereta, sekolah, kerusi, laut, jam dan senyuman. Okey, perkataan ini untuk kata nama am akan ditulis dengan huruf kecil pada pangkal kata kecuali pada awal ayat. Kita akan tengok seterusnya. Kata nama am itu latihan. Di sini cikgu akan terangkan. Setiap hari Azlina menunggang basikal ke sekolah. Basikal merupakan kata nama am. Anggota polis mengadakan sekatan jalan raya supaya orang ramai tidak melanggar perintah kawalan pergerakan. Polis, kata nama am. Hutan ialah tempat tinggal binatang buas seperti harimau dan singa. Hutan, kata nama am untuk tempat. Apa yang cikgu maksudkan tadi? Cara menulis penggunaan huruf kecil, iaitu untuk contoh dia basikal. Basikal, perkataan basikal berada di tengah ayat, jadi B perlu ditulis dengan huruf kecil. Berbeza dengan hutan, untuk H ditulis dengan huruf besar disebabkan terletak di awal ayat. Okey, kita teruskan lagi dengan di sini sebelum tu cikgu nak maklumkan kepada kamu
Maksud dia kata nama khas, nama am ni, basikal contoh dia tadi adalah kata nama am tidak hidup. Anak-anak tahu bentuk dan rupa basikal dan boleh tunjuk dan bezakan basikal dan kereta bila disebut. Itu maksud dia nama untuk benda tersebut, iaitu basikal. Polis adalah kata nama am hidup, iaitu bernyawa, membesar serta bergerak. Anak-anak juga boleh bezakan polis dan petani. Kenapa anak-anak boleh bezakan dan tahu sebab pakaian atau uniform yang digunakan? Anak-anak kenal dengan menyebut itu polis. Polis adalah kata nama am. Okey, kita teruskan dengan kata nama khas. Kata nama khas iaitu terbahagi kepada dua juga, iaitu benda hidup dan benda tidak hidup. Kata nama khas ialah kata nama yang diberikan khas ataupun khusus untuk manusia, tempat, binatang dan benda. Kita tengok sini kata nama khas untuk benda yang hidup. Okey, Arif Aiman, Cikgu Anis. Tadi di kata nama am yang sebelum ini kita tulis cikgu huruf kecil sebab tanpa diikuti dengan nama. Di sini menjadikan kata nama khas bila diikuti dengan nama. Jala. Jala adalah kata nama khas untuk merujuk kepada ayam. Pak Belang merujuk kepada harimau. Sang Kancil. Cerita-cerita tentang sang kancil sangat popular, cerita kanak-kanak. Okey, Dr. Rohana. Kalau doktor sahaja, kita tulis huruf D itu huruf kecil tanpa diikuti dengan nama. Ambil ingatan anak-anak sebab untuk tanda baca huruf kecil, huruf besar penting ya. Okey, benda tidak hidup. Sekolah Kebangsaan Kampung Salang. Kalau disebut sekolah tanpa diikuti nama, dimasukkan dalam kategori kata nama am. Hospital Tuanku Fauziah. Anak-anak boleh lihat cara penulisan dia. H, huruf T, huruf F. Ditulis dengan huruf besar. Proton wajah, Perlis. Okey, di sini peringatan kata nama khas mestilah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama walau di mana sahaja kedudukannya. Kita tengok di sini. Perlawanan bola sepak persahabatan itu akan dilangsungkan di Stadium Utama Kangar. S ditulis huruf besar, U huruf besar dan K pun huruf besar walaupun berada di akhir ayat. Sebab ini adalah kata nama khas. Seterusnya yang kedua, contoh yang kedua. Sang Kancil merujuk kepada haiwan. Tapi ini khas untuk pelanduk. Sang Kancil ni merupakan sangat popular dalam cerita kanak-kanak.
digambarkan, sang kancil digambarkan sebagai haiwan yang bijak dalam cerita binatang. Selalu kita dengar cerita, kita disajikan dengan cerita-cerita tentang kepintaran sang kancil. Ayah membeli Proton Saga, kereta pertama buatan Malaysia. Diletakkan nama. Jadi, perlu ditulis dengan huruf besar pada perkataan pertama P dan S. Okey, tengok lagi contoh. Watak lurus bendul. Pak Pandir amat terkenal dalam cerita jenaka pada masa dahulu. Jadi di sini kita tengok maksud cikgu S. Nampak S tu perlu ditulis dengan huruf besar. U, K. Semua huruf besar. Di perkataan yang pertama. Huruf yang pertama di setiap perkataan. Okey, di sini cikgu nak beri pesanan untuk anak-anak cara menulis nama. Jika ada 2 atau 3 perkataan nama kamu, contoh dia nama kamu Aisyah Sofia, ditulis dengan 2 perkataan. Huruf awal pada Aisyah iaitu A ditulis huruf besar. Dan Sofia pun sama, ditulis huruf besar untuk S. Seterusnya untuk bin dan binti. Perlu ditulis huruf kecil untuk B, bin dan juga B binti. Ini selalu anak-anak lakukan kesilapan. Untuk mengetahui sesuatu itu kata nama am atau kata nama khas, mudah saja. Di sini cikgu bawa situasi untuk kamu. Ini penting jika anak-anak dapat membezakan kata nama am dan kata nama khas, jadi tidak ada kesalahan untuk menulis huruf besar atau huruf kecil. Cikgu bagi situasi yang mudah untuk kamu faham. Contoh dia, kamu pergi ke kedai buku. Banyak buku di situ yang kamu nampak. Tetapi kalau kamu hanya minta buku, jadi dia menjadikan kata nama am. Jika kamu sebut contohnya, saya nak membeli kamus dewan. Kamus K dengan dewan tu perlu diletakkan huruf besar sebab khas untuk kamus dewan yang kamu sebut. Yang mudah sekali, situasi satu lagi cikgu bagi untuk kamu. Kamu pergi ke sekolah, kamu cari cikgu. Tapi kamu tak nyatakan nama cikgu yang kamu ingin cari atau ingin jumpa tersebut. Contohnya, saya ingin berjumpa cikgu. Cikgu mana-mana pun boleh. Ramai di sekolah tu adalah cikgu. Jadi, menjadikan itu kata nama am dan ditulis huruf kecil. Jika kamu sebut, kamu pergi sekolah Kampung Salang, kamu sebut nak berjumpa dengan Cikgu Zawiyah. Jadi, secara tidak langsung kamu akan dibawa untuk berjumpa dengan cikgu. Jadi, di sini bila diikuti dengan nama cikgu, C dan Z tersebut ditulis dengan huruf besar. Seterusnya, kita beralih pula kepada kata ganti nama.
Kata ganti nama terbahagi kepada 3, iaitu kata ganti nama diri, kata ganti nama tanya, kata ganti nama tunjuk. Ada 3 di sini. Kata ganti nama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama. Kita tengok dulu kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri pertama, iaitu kata ganti diri pertama kita tengok saya, aku, kami, kita. Ada di situ kata ganti diri pertama digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. Saya, kita tunjuk ke arah diri kita. Aku, kami ramai termasuk dengan orang yang bercakap. Kita. Cikgu harap anak-anak boleh faham setakat ini menunjuk ke arah orang yang bercakap. Kita teruskan dengan kata ganti nama diri kedua. Awak. Awak, kita tunjuk ke arah orang lain. Kamu. Anda. Engkau. Saudara, saudari. Kalian. Tuan, puan, cik, encik. Ini merupakan kata ganti diri kedua. Kata ganti nama diri kedua digunakan ketika berbual dengan seseorang yang menunjukkan kita bercakap dengan orang lain. Kita teruskan lagi kata ganti nama diri yang ketiga. Kata ganti nama diri ketiga iaitu dia ataupun ia, nya, beliau, mereka. Kata ganti nama diri ketiga merujuk kepada orang lain yang diperkatakan tidak melibatkan orang yang sedang bercakap. Contoh ayat yang boleh cikgu beri sini, dia selalu menolong ibunya membuat kerja rumah. Kita menceritakan tentang orang lain. Di sini cikgu pecahkan kata ganti nama diri bahasa istana. Untuk bahasa istana ni selalu ada dalam soalan peperiksaan. Kata ganti nama diri ketiga iaitu nama orang yang diperkatakan, yang diceritakan. Kita tengok. Okey, kata ganti nama singkatan iaitu kata ganti nama diri boleh disingkatkan seperti aku menjadi ku, engkau menjadi kau, kamu. Ada error typing, kesilapan di situ, kamu, k tertinggal di situ. Menjadimu, dia menjadinya. Kata ganti nama singkat kau dan ku sebagai awalan penanda fasi ditulis
serangkai dengan kata dasar yang mengikutinya. Contohnya, sebagai peringatan untuk anak-anak, jangan guna aku dalam situasi rasmi. Elak penggunaan aku semasa bercakap dengan orang yang lebih tua. Elak penggunaan aku semasa bercakap dengan orang yang baru dikenali. Elak penggunaan aku semasa bercakap dengan orang yang perlu dihormati. Contoh dengan ibu, ayah. Beliau pula digunakan untuk orang yang berpangkat atau dihormati. Kita tengok contoh instrumen di UPSR 2017. Selalunya kata nama ni, kata ganti diri akan keluar selang setahun. Macam itulah. Okey. Cikgu. Kita tengok jawapannya. Mereka, saya, dia, kami. Cikgu, di sini kata kunci dia 2 orang. Kata Nuraini dan adiknya 2 orang. Jadi mereka, kita singkirkan jawapan yang betul-betul mengganggu, yang salah. Kita akan cari yang betul dan yang tepat. Dia. Jadi di sini, cikgu, saya tidak dapat menghadiri latihan hoki pada petang ini kerana akan menziarahi nenek di hospital, kata Nuraini dan adiknya. Ayat itu menjadi janggal. Jadi kita tahu bahawa jawapannya bukan saya. Jadi yang tepat jawapan dia kami, sebab mewakili 2 orang. Petugas kaunter ni, perbualan antara petugas kaunter dengan pemuda ni, soalan UPSR 2019. Boleh saya bantu kamu? Tanya petugas kaunter. Jika dia nak bercakap mengarahkan diri dia. Jika menunjukkan diri dia. Dia nak tanya. Jika saya ingin mengirim bungkusan ini, dia tanya di situ bayaran. Bayaran menunjukkan bilangan, iaitu saya, takkan mereka. Jadi kita buangkan yang pengganggu. Yang salah, yang betul-betul salah. Kami pun tak boleh sebab dia pemuda tu yang bercakap. Awak pun salah. Jadi di sini jawapan dia saya. Dan berapa? Okey, Sultan Melaka tidak menghadiri majlis itu kerana ni Sultan Melaka, dia tak menghadiri majlis itu kerana kata kunci dia Sultan Melaka. Beliau dan hamba ni memang salah lah, kita buang siap-siap. Jadi kita masukkan Sultan Melaka tidak menghadiri majlis itu kerana baginda. Sebab diceritakan. Kalau beta, dia yang bercakap. Ni kita menceritakan tentang Sultan Melaka. Jadi, baginda. Yang kedua, Encik Amri sentiasa menggalakkan anak-anaknya agar menceburi bidang sukan yang digemari oleh... Okey, di sini kita tengok. Anak-anaknya ramai. Dia dan saya memang salah dah dapat. Jadi jawapan yang kita perolehi bila ramai mereka. Dayang sediakan santapan. Titah Sultan. Titah ni dia bercakap lah, dia perintah dia. Jadi di sini dia nak cakap apa? Bahasakan diri dia. Hamba dengan patik memang salah dah. Jadi kita teruskan dengan saya di sini beta. Okey, kata ganti. Kita teruskan dengan kata ganti nama
tanya. Kata ganti nama tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Apa? Digunakan untuk bertanya benda, binatang atau perkara. Contoh dia, apa yang ada di dalam bako itu? Siapa? Digunakan untuk bertanyakan manusia atau orang. Contoh dia, nama awak siapa? Mana? Digunakan untuk bertanya tempat dan benda. Contoh dia, kamu datang dari mana? Okey, di sini kita tengok instrumen dia. Garisi kata ganti nama tanya yang betul. Apakah, siapakah yang menjadi ketua pengawas sekolah tahun ini? Jawapan dia, siapakah? Okey, yang kedua, nama kucing kesayangan kamu apa? Siapa? Di sini kita gunakan apa? Siapa hanya untuk manusia. Baju kamu yang mana? Siapa? Kita tanya benda. Baju kamu yang mana? Jika kata ganti nama tanya apa, siapa dan mana ditulis di permulaan ayat, kata itu perlu disertai partikel kah. Contoh dia ayat yang pertama tadi. Okey, kata ganti nama tunjuk. Umum ialah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda, tempat, haiwan dan manusia. Iaitu ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Contohnya, karipap yang terhidang di atas meja ini untuk ayah. Ini kucing kesayangan saya. Kita menunjukkan benda yang dekat dengan kita. Itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Contoh, kereta ayah diparkir di seberang jalan itu. Air sungai itu mengalir deras. Kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk tempat ialah perkataan. Tadi kata ganti nama umum. Sekarang kata ganti nama tunjuk untuk tempat ialah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan tempat, iaitu sini. Digunakan untuk menunjukkan tempat yang dekat dengan orang yang bercakap. Contoh, setiap petang saya bermain bola di sini. Sana, situ. Digunakan untuk menunjukkan tempat yang agak jauh tetapi masih kelihatan dengan orang yang bercakap. Contoh, Ali duduk di situ menunggu ayahnya. Sana. Digunakan untuk menunjukkan tempat yang jauh dan tidak kelihatan dengan orang yang bercakap. Contoh, rumah Aiman letaknya di hujung jalan sana. Okey, kita teruskan dengan slide yang terakhir iaitu petikan. Di sini cikgu akan terangkan kamu tanda baca dan kata nama yang telah kita pelajari. Mulai 18 Mac 2020, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Semua rakyat Malaysia diminta kekal di rumah dan mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Yusri dan keluarganya juga mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan sekarang. Ayah Yusri bekerja sebagai seorang doktor di Hospital Tuanku Fauziah. Ibunya pula guru di sebuah sekolah di negeri Perlis. Mereka faham tujuan larangan ini dilaksanakan kerana mereka selalu mendapat maklumat yang disampaikan. Yusri tahu tujuan Perintah Kawalan Pergerakan PKP diadakan untuk menyekat penularan wabak COVID-19. Setiap petang, dia selalu menunggu Datuk Dr. Noor Hisham bin Abdullah muncul di kaca televisyen. Beliau muncul untuk menyampaikan maklumat mutakhir tentang COVID-19. Di sini tanda baca yang digunakan tanda koma, tanda noktah. Dan juga untuk kata nama khas, Mash, ditulis huruf besar. Malaysia, ditulis huruf besar M.
Perintah Kawalan Pergerakan PKP singkatan tanpa atas noktah memisahkan PK dan P tu. Dan di akhir setiap ayat diletakkan tanda noktah. Nama orang iaitu Yusri diletakkan huruf besar untuk Y. Ayah Yusri bekerja sebagai seorang doktor. Doktor di sini tidak dinyatakan nama ayah dia, jadi doktor tu termasuk dalam kata nama am. Hospital Tengku Fauziah, kata nama khas, ada nama hospital tu. Guru, diletakkan huruf kecil sebab tanpa nama diikuti nama. Sekolah tanpa diikuti nama juga. Kata nama untuk pelis, kata nama khas. Jadi cikgu harap di sini kamu tengok di situ Datuk Doktor DR diletakkan tanda noktah seperti yang dimaklumkan sebelum ini. Cikgu, ini merupakan paparan terakhir untuk pengajaran cikgu hari ini. Jadi, di sini cikgu sudahi dengan lafaz bismillah, dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cikgu harap kamu dapat memahami apa yang ingin cikgu sampaikan. Sekian, terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.